Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Meskipun hari ini baru 10 hari kita menjenguk bulan Ramadan ini, tapi saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang telah pun membuat persiapan awal menjelang Lebaran, terutama sekali dari segi dekorasi rumah. Kalau kita lihat bazar-bazar pun telah mula melakukan perniagaan mereka pada 3 ataupun 4 hari yang lalu. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada anda antara tips dekorasi menjelang Lebaran ini bersama dengan dua orang yang lebih arif dan pakar dalam bidang ini. Kita bersama dengan Puan Siti Hawa, pemilik L'Oreal Homes Furnishing. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Nurul Akmal Farid daripada DZ Fabrics. Apa khabar? Baik. Cik, kalau kita cakap tentang dekorasi Hari Raya ni, mungkin ramai juga dalam kalangan mereka yang mengatakan ada orang yang akan buat persiapan awal sebelum bulan puasa pun dah buat. Ada orang yang mungkin esok nak raya, petang ni baru cari kapet, cari cadar. Betul tak? Kan? Betul. Tapi Puan Hawa sendirilah sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam bidang ni lah sebenarnya kan. Apakah yang perlu kita titik beratkan lah kalau kita nak fikirkan tentang dekorasi menjelang Lebaran? Okey, kebiasaannya semangat nak menghias kediaman ni bila masuk je bila nak menjelang perayaan tu memang semua orang macam dapat semangat luar biasa. Sanggup ni berhabis semua. So mengikut pengalaman saya lah dah 12 tahun kan dalam dunia perniagaan hiasan dalaman ni, memang ramai sangat orang suka last minute. Jadi saya sarankan kita buat planning awal sikitlah. Jangan waktu bulan Ramadan lah sibuk nak minta nak tempah sofa lah, nak tukar langsir lah. Jadi kelang kabut kan. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Sebab sepanjang 12 tahun saya berniaga ni memang trend dia macam tu. Order tu jadi berlipat kali ganda menjelang Ramadan. Jadi dari segi persiapan raya ni, kalau yang tak ada bajet, yang nak buat segera-segera ni kena kreatif lah. Okey. Kalau cakap tentang kreatif dan tak ada bajet tu, mungkin ada kaitannya dengan Puan Akmal sendirilah kan. Puan Akmal, kongsikanlah mungkin kalau macam orang yang ada bajet tertentu, dia dah siapkan tahun lepas dah bajet untuk tahun 2019 dah nak tempah sofa kat L'Oreal tadi kan. Okey, tapi kalau bagi mungkin mereka yang nak recycle ataupun mereka merasakan bahawa tahun ni bajet kita kurang sikit, ada tak cara lain selain daripada beli baru? Okey, macam saya personally dalam perniagaan menjual kain kepada crafters, orang-orang yang buat craft tangan, dan saya perasan bila dekat raya ni memang yang orang buat craft tangan ni mulalah mencari kain, dia akan plan awal dan dia mula buat macam-macam lah untuk dekorasi. Salah satu cara paling mudah untuk berjimat lah kita katakan kan. Dan bila dia cari benda hiasan untuk rumah, dia akan fikir juga kadang-kadang benda tu boleh pakai balik, macam mana dia pakai balik. Kadang-kadang benda tu semudah orang kata tray, dulang pinggan, dia tambah je buat alas kain. So cara yang agak mudah lah untuk berjimat juga. Kita perbaharui menggunakan barangan yang lama. Tapi Puan Siti Hawa, tadi kita tanya apa yang perlu dititik beratkan dalam dekorasi. Antaranya jawapannya adalah bajet. Kalau cakap tentang bajet ni, setiap orang mungkin mempunyai bajet yang berbeza-beza sebab kemampuan kita pun berbeza-beza kan. Tapi kalau dari segi bajet lah ataupun peruntukan lah, Puan Hawa rasalah perlu ataupun tidak kita ketepikan sedikit bajet ni untuk kita lakukan hiasan ataupun dekorasi untuk Hari Raya? Okey. Dia ikut, kita kena tanya diri kita, jangan nak buat sesuatu ni jangan sampai menyusahkan diri. Saya suka tu. Okey. So dalam nak berhias ni jangan sampai berhutang, jangan sampai orang kata bergolok gadai. So basically banyak tips yang saya selalu kongsi lah dengan pelanggan. Kadang-kadang dia orang datang, kita nampak masalah dia orang. Ada yang memang bajet terlebih tu tidak ada masalah, dia orang boleh order apa saja yang dia orang nak. Satu rumah. Yes. Bila kita tanya dia, you ada limited budget or unlimited budget kan? So bila kes yang bajet kurang ni, kita akan bagi proposal kat dia orang. So yang orang kata yang instant, yang mudah, yang simple, tukar kapet, tukar langsir, tukar warna sofa ke. So benda tu kos dia tak terlalu tinggi sangat. Dan ada orang yang paling best, saya suka dia orang buat susun atur semula. Mungkin tahun lepas susunnya begini. Tahun ni kita cakap, okay, you change the layout. Layout susunan sofa, mungkin pindah sana, pindah sini pun rumah nampak baru juga. Itu cara-cara nak berjimat lah. Tapi kebiasaannya, kalau setiap kali Hari Raya, apakah perkara wajib ataupun yang mesti kebiasaannya akan ditukarlah oleh suri rumah ataupun wanita-wanita? Okey,
daripada pengalaman saya tengok biasanya diorang akan go for langsir, sometimes wallpaper tu memang wajib lah sebab benda tu cost dia tak tinggi sangat. And then diorang suka beli small item like a decoration macam pokok macam bunga, pasu, maybe dekorasi atas meja ni pun boleh tukar look jugalah. Okey. Kalau macam mak-mak kita mesti suka tukar bunga, betul tak kan? Betul. Petang raya tu dia sama ada dia cuci bunga ataupun dia ganti baru. Okey, tapi mungkin Akmal boleh kongsikan juga. Tadi dah katakan yang DIY ni kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Betul. Untuk kita perbaharui. Selain daripada dulang lah mungkin. Ada tak mungkin boleh kita lakukan macam cushion sendiri ataupun langsir sendiri? Sebenarnya cushion sendiri, langsir sendiri tu memang salah satu benda yang orang-orang yang suka buat sendiri ni memang on the top list lah kan. Tapi selain tu kadang-kadang benda as simple as yang memang dah sedia ada, dia just orang kata enhance lagi je dengan adakan mungkin dengan lapik meja, even pasu bunga pun kadang-kadang saya ada sampel juga yang hanya tambah macam satu strip of fabric untuk enhance lagi benda-benda yang dah ada kan. Itu salah satu untuk memang cara untuk kita berjimat. Tapi just reusing balik apa yang kita dah ada. Okey, itu pun satu idea juga untuk anda-anda penonton yang mungkin sebenarnya nakkan satu dekorasi ataupun kelainan menjelang Aidilfitri tapi kita guna pakai bahan yang ada. Puan Hawa pun cakap sendiri kan, kalau tak ada bajet jangan paksa-paksa diri kan, jangan seksa-seksa diri. Tapi kebiasaannya lah Puan Hawa, masyarakat kita ni selain daripada shopping last minute, persediaan di saat-saat akhir ni, apakah kekangan yang selalu dihadapi oleh Puan Hawa sendiri nak melayan kerenah pelanggan-pelanggan ni? Kebiasaannya mereka ni cerewet dalam bab apa? Okey, apa yang selalu terjadi lah, diorang ni kadang-kadang diorang sendiri tak tahu apa benda yang diorang nak. Okey. So bila dia minta dengan kita ni, kadang-kadang apa yang diminta tu mungkin kita tak boleh nak buat. Okey. So kadang-kadang di luar kemampuan juga kita nak buat. Sometimes Dia tengok rumah orang dalam TV, yes, nak buat kat rumah dia. Ya, kadang-kadang saya risau bila diorang tengok diorang buat gambar kan. Orang ni memang buat macam sekarang kita banyak sangat trend wood paneling, wainscoting. So diorang nak benda tu. So bila kita jelaskan, kita bagi tahu proses nak buat tu ambil masa yang sangat panjang. Dia datang ni kadang dah menjelang Ramadan. So memang kita bagi tahu okey dari segi timing memang dah tak boleh. Mostly itulah kekangan dari pihak kami juga. Kekangan masa. Kekangan masa. Sebab benda yang melibatkan carpenter, yang melibatkan tukang kayu, kadang-kadang sofa. Dia bawa gambar sofa macam ni. Okey, memang kita boleh buat. Tapi kita kata benda ni you kena tunggu. Sudah melepas Syawal. So itu antara kadang-kadang fabrik yang diorang minta ni fabrik yang perlu diimport dari luar negara. So nampak tak? Diorang punya kehendak ni kadang-kadang bila you teringin tu time-time yang dah tak sesuai, itu yang selalu terjadi. Perniagaan-perniagaan macam saya ni. Waktu kecemasan orang kata. Yes, kecemasan macam ni kita pun serba salah. Kadang-kadang kita cakap, puan, boleh tak kalau kita guna benda ni? Ini yang ada. Okey, sofa yang you nak ni, ini yang kita ada ready stock. Tak boleh, dia nak juga yang tu. So kita cakap tunggu Ramadan, tunggu raya tahun depan. Tergelak besar pula saya. Okey. Alright. Itulah macam itulah. Tapi mungkin ada juga yang boleh dikongsikan kepada penonton ni. Kadang-kadang ada orang ni keinginan dia besar lah. Keinginannya sebab kita kadang-kadang lihat di majalah ataupun di kaca TV yang dipaparkan selalu rumah yang mewah-mewah, rumah yang besar-besar. Tapi kemampuan kita mungkin duduk rumah yang kecil dan sederhana. Tapi boleh tak sebenarnya kita gunakan ataupun sesuai padankan dekorasi di rumah yang besar ini, di rumah mewah ini untuk kita bawa ke rumah kita yang kecil ni, Puan Hawa? Dari segi bawa yang rumah besar ke rumah kecil sebenarnya tidak ada masalah. Sebab kalau mengikut kita punya, kita ada space planning tau. So biasanya perabot, apa ni semua kita custom made ikut keluasan pelan lantai. Jadi sebenarnya tak ada isu pun rumah yang kecil ni kita nak cantik kan. Sebenarnya lagi senang sebenarnya kita nak cantikkan ruang yang kecil. Oh, ya ke? Ya, sebab bajet pun tak terlalu Tak besar. banyak dan kita boleh gunakan banyak elemen. Kalau kita pandai merancang, kita pandai suar padan dan kita macam di L'Oreal kita ada servis buat 3D. Jadi bila ruang kecil tu kita lukis dulu, kita plan. That's why kita perlukan masa.
Okey, ini yang saya selalu sangat nak tanya. Adakah kita ni, kalau kita nak menghias atau membuat dekorasi rumah kita ni, kita kena hias mengikut apa yang kita inginkan tanpa kita memikirkan keselesaan diri sendiri dan juga tetamu yang datang. Sebab kalau hari raya kan, kadang-kadang kalau keluarga kita ada 13 orang adik-beradik. Lepas tu anak buah dah 36 kan. Jumpa pakcik-makcik 58. Rumah sekangkang gera. Tapi kita dah letak kita punya sofa besar macam ni. Meja pula pun nak letak meja besar. 18-seater, 12-seater. Macam mana tu Puan Hawa? Sebelum kita tanya pada Pak Akmal. Okey, masalah tu ya. Saya rasa kalau you nak menjemput tetamu tu, saya rasa you sendiri kena fikirlah keluasan rumah tu kan. So make sure lah kita sediakan ruang-ruang santai, corner-corner lagi di maybe di balkon, di orang kata di depan rumah ataupun buka lah bansal kan. Jadi orang yang masuk tu mungkin dia just tengok wah cantik. Mungkin kita pun rasa seronok orang datang rumah kita cantik. Sebab itu dia punya orang kata excitement yang kenapa kita nak cantikkan rumah kita. Kita rasa macam seronok, rumah cantik macam hotel. Orang datang pun wow cantiknya rumah kan. So dari segi kedudukan sofa apa tu, saya rasa kita tak akan lari daripada saiz sofa kan memang dah tetap 3-seater, 2-seater, single-seater, L-shape. So takkanlah tetamu nak berebut-rebut kot duduk kat satu ruang. So kena ikut turn lah. Okey, lepas ni kita nak tanya pula tentang fabric yang sesuai kita gunakan untuk sofa dan juga meja makan kita. Tapi Puan Akmal mungkin boleh kongsikan kalau mengikut pengalaman Puan Akmal sendiri dah kan. Apakah sebenarnya perkara-perkara yang sememangnya diminati oleh penonton-penonton wanita kita lah kan untuk kita lakukan kitar semula ataupun DIY ni dalam membantu proses penjimatan di hari raya? Okay, when it comes to DIY kan, yang saya perasan kadang-kadang benda tu tak adalah mahal. Tapi sebab kita pandai play dengan colours, pandai main dengan warna, kita sesuaikan warna, benda tu sendiri memang akan help to enhance kita punya rumah, dia akan ceriakan lagi rumah. Kalau rumah tu dah kecil, kita letak colour warna gelap, memang lagi kecil lah sikit kan. Jadi sebagai orang yang memang selalu DIY, memang saya sendiri pun bila kita pilih, katakan kita buat sarung bantal ke, kita akan tengok juga, oh sarung bantal ni warna apa, kita match dengan warna apa. Jadi kita katakan kita pakai kain ni, kita sesuaikan dengan kain yang masuklah. Kalau lain akan ada efek kepada mood kita sendiri kan. So tu jugalah. Nilai-nilai estetika ataupun faktor-faktor keselamatan tu adakah itu turut dititik beratkan sebab kadang-kadang tetamu yang datang ni daripada pelbagai golongan termasuk anak kecil dan sebagainya kan. Bagaimana? Itu memang semestinya lah, macam kalau untuk DIY pun kadang-kadang kan kadang-kadang kita miss tahu benda-benda macam bucu meja, benda-benda macam tu. Jadi kita kadang cari jalan yang agak mudah, simple dan menarik untuk just sediakan rumah tu sesuai untuk pelbagai golongan usia. Macam kalau ada bayi, kita cari cara untuk cover keselamatan bucu, benda-benda macam itulah. Okey, itu harus dititik beratkan juga dalam kita sibuk menghias rumah kita ni. Faktor-faktor keselamatan tu harus dititik beratkan. Mungkin Puan Hawa boleh kongsikanlah pemilihan fabrik untuk sofa. Kadang-kadang zaman sekarang ni kebanyakan trend kan, kalau dah dinding wainscoting tu mungkin dari segi pemilihan kerusinya fabrik kain macam ni kan. Datang pula anak buah ramai-ramai ditumpahkan kuah kacang. Jadi macam mana tu dari segi pemilihan? Macam di L'Oreal kan, kita sebenarnya ada range fabrik ni, dia memang dipanggil water repellent. Di mana dia memang bila stain ataupun kopi ke kuah ke yang tumpah, dia tak sempat meresap ke dalam kain. Okay. Jadi kami mostly sofa-sofa pelanggan kami ni memang kami akan gunakan fabrik ni. Jadi dia ramai pelanggan macam nak gunakan material kulit sebab dia cakap anak dia kecil-kecil, dia cakap kotor, tapi kulit ni dia keras. I mean dia tak nampak homey, dan dia tak soft lah kan. So kami memang ada range kain tu memang pelbagai dan warna pun memang melebihi 1000 color. Dan banyak texture. Itu ikut bajet lah kan? Ikut bajet. Tapi actually dia tak mahal sangat. 1 meter pun dalam 60 lebih pun dah boleh dapat dah. Mungkin Puan Hawa juga boleh bagi sedikit tips lah kepada penonton-penonton wanita hari ini khususnya kan, dari segi pemilihan, dari segi bajet, warna langsir yang sesuai untuk disesuai padankan mengikut hari raya tahun ni. Color apa yang in agaknya tahun ni? Okey, sebenarnya color in ni saya tengoklah orang masih suka biru. Tapi sekarang dia orang dah tukar biru ke hijauan sikit. Okey. Tapi saya cuba nak ketengahkan warna kuning. Oh, kuning saya sendiri. Okey, itu Puan Hawa sendiri. Saya rasa macam
asid biru, asid turquoise kan. I think turquoise biru ni dah beberapa tahun. Tapi dia masih jadi kegemaran lah. In trend. Okay, Yes. sedikit tips kepada penonton-penonton kita apa yang harus dititik beratkan untuk kita menghias rumah menjelang Aidilfitri. Okey, untuk last minute macam ni, okey, apa yang kita boleh buat balik rumah, yang penonton kat luar sana dah boleh start dah nak hias rumah kan. So kalau dari segi nak berbelanja tu mungkin saya rasa tempahan lansir masih sempat lagi lah. Okey. So dari segi beli throw cushions. Okey, orang kata bila orang masuk tu dulu tak ada, kita try fikirkan satu warna, sebab warna ni sebenarnya kalau orang tak tahu tau. Sebenarnya mungkin hari ni ruang rumah ni warna dia katakan grey, ada purple-purple sikit ke, ada black. Sebenarnya kita boleh get rid of purple and then maybe kita masukkan biru. So bila orang masuk rumah you, warna tu dia dah jadi dominan. Jadi dia dia menaikkan seri dan nampak sesuatu yang baru untuk kediaman tu. Okey, itu tips istimewa daripada Puan Hawa sendiri. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi sendiri ke L'Oreal Furnishing Homes yang ada macam-macam lagi. Boleh L'Oreal Home Furnishing yang macam-macam lagi boleh dikongsikan di sana.